Asas Sains Komputer Tingkatan 2, Struktur Kawalan Ulangan. Struktur kawalan ulangan terdiri daripada satu set langkah atau arahan yang sentiasa berulang sehingga suatu syarat dipenuhi. Set langkah yang berulang disebut gelung, loop, dan setiap ulangan gelung disebut lelaran, iteration. Banyak aktiviti harian yang melibatkan ulangan, contohnya tarian dan lampu isyarat. Sebagai contoh tindakan yang berulang dalam sistem lampu isyarat. Dalam sistem lampu isyarat, nyalaan lampu hijau memberi isyarat bergerak untuk tempoh masa yang ditetapkan. Kemudian, nyalaan bertukar kepada lampu kuning untuk seketika. Seterusnya, nyalaan bertukar kepada lampu merah untuk tempoh yang ditetapkan. Nyalaan lampu akan berulang semula dengan lampu hijau dan seterusnya untuk sepanjang masa selagi sistem lampu isyarat masih berfungsi. Berikut merupakan penulisan pseudocode bagi sistem lampu isyarat. Pertama, mula. Kedua, papar hijau. Ketiga, paparan melebihi 60 saat. Jika ya, papar kuning. Jika tidak, ulang langkah 2. Keempat, papar kuning. Kelima, paparan melebihi 10 saat. Jika ya, papar merah. Jika tidak, ulang langkah 4. Keenam, papar merah. Ketujuh, paparan melebihi 40 saat. Jika ya, periksa lampu. Jika tidak, ulang langkah ke-6. 8. Periksa kerosakan lampu. Jika ya, tamat. Jika tidak, ulang langkah 2. 9. Tamat. Berikut merupakan carta alir bagi sistem lampu isyarat. Terdapat langkah-langkah yang perlu diulang dalam sistem lampu isyarat. Dalam pengaturcaraan, terdapat juga segmen-segmen kod yang berulang. Sinteks kod aturcara yang membolehkan set langkah berulang adalah penting, supaya segmen kod yang serupa tidak perlu ditulis berulang kali. Ini memberikan faedah kepada pengatur cara, kerana jika terdapat penambahbaikan pada kod yang diulang, mereka hanya perlu lakukan pada satu segmen kod sahaja. Terdapat dua jenis struktur kawalan ulangan yang sering digunakan, yaitu struktur kawalan ulangan for dan struktur kawalan ulangan while. Mari kita lihat tentang struktur kawalan ulangan for. Struktur kawalan ulangan for melakukan ulangan bagi sesuatu pertanyaan untuk bilangan kali yang tertentu. Bilangan ulangan dikawal oleh suatu nombor yang disebut sebagai pembilang, yang akan berubah pada setiap ulangan. Berikut merupakan rangka umum untuk menulis pseudocode bagi struktur kawalan ulangan for. Syarat pertama, isytiharkan pembilang. Kedua, syarat perlu diuji. Jika benar, penyataan yang berulang akan dilaksanakan. Kemudian, kemas kini pembilang for. Jika tidak, atur cara akan keluar daripada struktur kawalan ulangan for. Ketiga, ulang langkah 2 sehingga syarat menjadi tidak benar.
Berikut merupakan penulisan pseudocode bagi struktur kawalan ulangan for. Rajah menunjukkan struktur kawalan ulangan for yang akan berulang selagi pembilang kurang daripada 10. Ini bermakna penyataan akan berulang sebanyak 10 kali. Berikut merupakan carta alir bagi struktur kawalan ulangan for yang akan berulang selagi pembilang kurang daripada 10. Ini bermakna penyataan akan berulang sebanyak 10 kali. Mari kita lihat contoh seterusnya untuk mengaplikasikan struktur kawalan ulangan for. Masalah yang diberikan ialah pengiraan hasil tambah nombor sehingga nombor n, di mana n ialah nombor bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Langkah pertama, pelajar perlu melakukan penyiasatan, iaitu melihat kepada proses-proses yang terlibat dalam masalah ini. Bagi masalah ini, terdapat dua proses yang telah dikenal pasti. Pertama, pengguna dimasukkan untuk memasukkan satu nombor. Kedua, sekiranya pengguna memasukkan 10, maka atur cara akan menjumlahkan 10 nombor yang pertama, seperti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 dan tambah 10. Langkah seterusnya, pelajar perlu mendraft algoritma dan melakukan semakan semula. Proses dan keputusan yang berikut dimurnikan untuk menghasilkan draft algoritma. Pertama, isytihar pemboleh ubah. Kedua, isytihar pendataan pengawalan for. Ketiga, menentukan input atau output. Keempat, uji syarat. Langkah ketiga ialah memurnikan langkah-langkah algoritma. Pelajar perlu mengikuti langkah-langkah berikut agar dapat menyelesaikan masalah yang telah diberikan. Pertama, mengisytiharkan pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah nom, pemboleh ubah kira dan pemboleh ubah jum. Kedua, setkan nilai kira kepada 1. Ketiga, setkan nilai jumlah, iaitu jum, kepada 0. Keempat, pengguna diminta memasukkan satu nombor. Kelima, setkan nilai nom kepada nombor yang dimasukkan. Keenam, meletakkan syarat untuk gelung, iaitu for kira lebih kecil atau sama dengan nom. Kemudian, letakkan penyataan yang berulang, iaitu kirakan jum sama dengan jum tambah kira, kirakan kira sama dengan kira tambah 1. Ketujuh, ulang langkah 6. Ke-8, paparkan nilai jum. Berdasarkan kepada langkah-langkah algoritma yang telah dimurnikan, pelajar perlu menulis pseudocode. Berikut merupakan cara penulisan pseudocode bagi masalah tersebut. Pertama, mula. Kedua, isytihar, pemboleh ubah nom, kira, dan jum. Ketiga, setkan nilai kira kepada 1. Keempat, setkan nilai jum kepada 0. Kelima, masukkan satu nombor. Keenam, setkan nilai nom kepada nombor yang dimasukkan. Ketujuh, for kira lebih kecil atau sama dengan nom, kirakan jum sama dengan jum tambah kira, kirakan kira sama dengan kira tambah 1. Ke-8, paparkan nilai jum. Ke-9, tamat. Berikut merupakan carta alir bagi masalah yang telah diberikan.
Kita akan melihat bagaimana carta alir ini berfungsi. Pertama, pemboleh ubah kira sama dengan 1 dan pemboleh ubah jum sama dengan 0. Pengguna diminta memasukkan satu nombor. Jika nilai yang dimasukkan oleh pengguna ialah 10, maka jumlah pemboleh ubah nom adalah sama dengan 10. Syarat ulangan ialah kira lebih kecil atau sama dengan nom. Dalam ujian syarat kali pertama, kira sama dengan 1 adalah kurang daripada nom sama dengan 10. Syarat ini dipenuhi. Struktur kawalan ulangan akan dilaksanakan dan nilai-nilai jum dan kira akan dikemas kini. Kini, nilai jum bersamaan dengan 1 dan kira bersamaan dengan 2. Syarat akan diuji sekali lagi. Dalam ujian syarat kali kedua, kira sama dengan 2 adalah kurang daripada nom sama dengan 10. Syarat dipenuhi. Struktur kawalan ulangan akan dilaksanakan dan nilai-nilai jum dan kira akan dikemas kini menjadi jum sama dengan 2 dan kira sama dengan 3. Syarat akan diuji sehingga syarat tidak dipenuhi. Proses ini akan berulang dan berterusan sehingga kira sama dengan 11, di mana syarat bagi ulangan kira adalah sama dengan atau lebih kecil daripada nom. Menjadi tidak benar. Maka, ulangan dihentikan dan jum akan dipaparkan. Seterusnya, mari kita lihat tentang struktur kawalan ulangan while. Struktur kawalan ulangan while dilaksanakan selagi syarat yang diuji adalah benar. Ini serupa dengan struktur kawalan for, yang mana penyataan syarat diuji sebelum penyataan yang berulang dilaksanakan. Perbezaan bagi kedua-dua struktur kawalan ini ialah, bagi struktur kawalan for, bilangan ulangan adalah ditetapkan. Manakala, bagi struktur kawalan while pula, bilangan ulangan tidak diketahui dan ditentukan sama ada syarat dipenuhi ataupun tidak. Berikut merupakan rangka umum bagi struktur kawalan ulangan while. Pertama, pengguna memasukkan input. Kedua, input ini akan diuji berdasarkan syarat yang telah ditetapkan. Ketiga, selagi syarat adalah benar, pernyataan yang berulang dilaksanakan. Keempat, ulang langkah 1. Berikut merupakan contoh pseudocode bagi struktur kawalan ulangan while. Pseudocode menunjukkan algoritma yang akan menerima dan mencetak nama yang ditaip oleh pengguna selagi nama yang ditaip bukan ruang kosong. Carta alir menunjukkan struktur kawalan ulangan while bagi algoritma yang menerima dan mencetak nama yang ditaipkan oleh pengguna selagi nama yang ditaip bukan ruang kosong. Mari kita lihat satu contoh pengaplikasian struktur kawalan ulangan while. Masalah yang diberikan ialah pengiraan hasil tambah nombor yang dimasukkan sehingga pengguna menaip kosong. Langkah pertama, pelajar perlu melakukan penyiasatan. Pelajar perlu melihat kepada proses-proses yang terlibat dalam algoritma tersebut. Pertama, pengguna diminta memasukkan nombor-nombor yang hendak dijumlahkan. Kedua, apabila pengguna menaip kosong, ulangan akan berhenti dan jumlah bagi semua nombor yang telah dimasukkan akan dipaparkan. Langkah kedua,
pelajar perlu mendraft algoritma dan melakukan semakan semula. Proses dan keputusan yang berikut dimurnikan untuk menghasilkan draft algoritma. Pertama, isytihar pemboleh ubah. Kedua, isytihar pernyataan pengawalan while. Ketiga, penentuan input atau output. Keempat, uji syarat. Langkah ketiga, pelajar perlu memurnikan langkah-langkah algoritma. Pertama, pengisytiharan pemboleh ubah, jumlah, dan nombor. Kedua, setkan nilai jumlah kepada kosong. Ketiga, setkan nilai nombor kepada kosong. Keempat, paparkan mesej masukkan nombor. Kelima, setkan nilai nombor kepada nombor yang dimasukkan. Keenam, penyataan untuk syarat bagi gelung berulang, yaitu while nombor bukan sifar. Kemudian, penyataan yang berulang selagi syarat yang diuji menjadi benar, yaitu kirakan jumlah sama dengan jumlah tambah nombor. Kemudian ulang langkah 5. Akhir sekali, paparkan jumlah. Berikut merupakan penulisan pseudocode setelah melalui proses-proses dimurnikan. Berikut merupakan penulisan cara alir. Kedua, bagi isytihar pemboleh ubah jumlah dan nombor. Seterusnya, kita akan jumlah bersamaan dengan kosong. Keempat, setkan nombor sama dengan kosong. Pertama, kelima, pelajar perlu mengisytiharkan pemboleh ubah jumlah dan nombor. Setkan kemudian sama dengan setkan nilai jumlah sama dengan kosong. Ketujuh, dan setkan nilai nombor sama dengan kosong. Tidak sama dengan sifar. Kemudian kirakan jumlah pengguna diminta sama dengan jumlah nombor, tambah nombor, dan nilai yang dimasukkan. Ulang langkah 5 akan diumpukan kepada pemboleh ubah nombor. Paparkan jumlah. Kesembilan, ujian syarat untuk nombor bukan kosong dilakukan. Jika ya, proses penambahan jumlah sama dengan jumlah tambah nombor dilaksanakan. Kemudian, mesej yang meminta pengguna memasukkan nombor akan berulang. Ulangan akan berhenti apabila ujian syarat nombor bukan kosong menjadi benar, yaitu pengguna memasukkan nombor bersamaan dengan kosong. Nilai jumlah akhirnya akan dipaparkan.